Jadi untuk tu belajarlah sungguh-sungguh. Skor kan at least dapat 50 ke atas. Okey. So untuk tu saya nak tanya dulu, kerja kursus korang semua dah siap ke? Maksudnya dah complete ke masih lagi dalam proses kerja kursus? Tak kisahlah apa-apa kerja kursus pun, seni ke, perniagaan ke, account ke, ke masih ada lagi? Masih boleh complete lagi? Baru mula, baru seminggu. Kalau baru mula maksudnya baru nak mula dengan busy lah orang kata kan. So nanti fokus tu elok-elok lah, jangan tangguh-tangguh buat kerja kursus. Sebab kerja kursus ni kalau tangguh memang susah. Memang orang kata delay dia sampai ke dekat nak SPM baru siap. Tapi tak apa, yang tu cikgu sekolah akan guide, jangan risau. So ingat ya, kalau ada kerja kursus macam mana sekalipun, kalau ada kelas kena datang jugalah. Kalau ada tugasan pun kena buat juga, jangan lupa. Okay, itu semua tanggungjawab masing-masing. Okay, so hari ni kita akan belajar vektor. Vektor ni tajuk yang menakutkan jugalah dalam tingkatan 4. Tapi untuk soalan ni biasanya saya nak at least pelajar dapat separuh daripada keseluruhan. Maksudnya soalan vektor ni kebiasaannya kalau kat kertas 2 dia ada 10 markah. Jadi kalau boleh pegang 5 markah kat situ. Kalau kertas 1 dia ada 8 markah, kalau boleh pegang 4 markah. Maksudnya dapatkan separuh daripada keseluruhan. Okey. So sekarang ni vektor ni saya nak ulang balik macam mana nak jawab dia. Okey, ini adalah dia punya gambaran soalan. Sekejap Okey. So sekarang ni sekejap Okey. So sekarang ni kita tengok vektor. Sekejap, mana pen saya ni? Tak masuk. Patutlah. Sekejap Okey. Patut dari tadi tak gerak. Okey, ni adalah soalan dia, soalan vektor. Dia bagi kat sini kata kunci, kena bacalah. Okey, darjah di bawah menunjukkan sebuah sisi 4 ABCD. Diberi AB ialah 4Y. So dekat sini dia bagi AB. Okey, bila dia sebutkan AB dan dia ada arrow AB, maksudnya kita akan baca start daripada A dan diakhiri dengan B. Jadi arah dia adalah macam ni arah dia adalah daripada bawah ke atas. Jadi ada anak panah dia. Okey. Kemudian BC adalah 3X. Dia dah bagi. Dekat sini dia dah bagi nilai-nilai AB dengan BC, dan M ialah satu titik pada garis lurus AC. Keadaan dekat sini dia ada bagi nisbah dan sebagainya. Okey. Seterusnya kata kunci yang ada adalah M berada dekat titik tengah antara BD. So M ni duduk tengah-tengah antara BD lah. Okey, soalan yang pertama dia tanya, nyatakan dalam sebutan X dan Y bagi AC dengan BM. Okey, so kita nak cari AC. Bila kita nak cari AC, kita kena baca. Okey, A pergi kepada C. Maksudnya macam tu. Maksudnya mulakan dengan A, habiskan dengan C. Jadi kita kena cari jalan yang ada untuk kita pergi ke arah C. Contoh-contoh jalan yang ada. Okey, awak boleh tengok A boleh pergi kepada M, A boleh pergi pada M boleh pergi pada C. Okey, tu jalan yang pertama. Okey, sekejap Okey, pelajar yang lain boleh mute takut terganggu kelas. So jalan yang pertama adalah A and C. Tapi jalan ni kamu tak tahu ukuran dia ataupun unit dia. Yang kamu tahu unit dekat sini adalah AB dengan BC. Jadi
arah yang ada dekat sini adalah AB dengan BC yang kita boleh guna. Kita tak boleh guna AM dengan MC sebab kita tak tahu unit dia berapa. Jadi kita pilih mana yang ada unit siap-siap. Jadi kita boleh nyatakan bahawa AC ni adalah AB campur dengan BC. Sebab kita mulakan dengan A, kita habiskan dengan C. Dia punya sambungan ni dekat B, tengah-tengah. Kenapa kita guna campur? Sebab apa kita guna campur? Sebab dia straight jalan, A kepada B kepada C. Sebab tu kita terus campur. Nanti saya akan ajar macam mana dia boleh jadi tolak. Okey. Jadi AC ni adalah ungkapan dia AB campur BC. Sekarang kita kena cari nilai-nilai AB dengan BC. Kita dah ada nilai AB. Nilai AB ni adalah 4Y. Okey, 4Y kita tulis AB tu sebagai 4Y. Okey. So kita perlu tengok BC. BC ni adalah 3X. Jadi kita terus gantikan BC tu dengan tambah 3X. Kena guna tambah sebab dia straight jalan, dia tak ada pusing-pusing. Jadi kita terus tulis jawapan dalam ungkapan X dan Y. So ini adalah hasil jawapan untuk AC. Okey, haluan ataupun jalan terbaik yang dia boleh ada lah. Seeloknya kalau awak susun ikut urutan huruf abjad. Kalau dia mulakan dengan X, jadi awak letak X tu kat depan. So dia lagi cantik lah kalau awak tulis 3X tambah 4Y. Tak nak susun tak apa, tak ada masalah, masih lagi betul. Okey, asalkan ada jawapan. Okey, so AC ni awak kena cari jalan yang terbaik, jalan yang awak boleh baca. Okey, so dia punya jawapan dia adalah 3X campur 4Y ataupun terbalik pun tak ada masalah. Okey, sekejap saya tak berapa mahir sangat dengan vektor ni, tapi tak apa. Kadang-kadang saya simak sikit jawapan. Okey, BM. Okey, BM. So anak panah dia mulakan dengan B, akhirkan dengan M. Okey, BM ni boleh je kalau kita cakap B pergi kepada M terus, tapi kita tak tahu berapakah nilai BM. So kita kena ambil jalan lain. Kita ada cari jalan kita boleh cari BC pergi kepada CM. Maksudnya cari jalan selain daripada BM. Ataupun awak boleh cari BA kepada AM. Maksudnya ada dua jalan kat situ yang awak boleh guna. Mana-mana jawapan boleh diterima. Jadi contohnya kalau saya pilih, awak ikut saya lah. Saya pilih jalan BC kepada CM supaya B pergi kepada M. Okey, jalan yang okey lah, jalan yang dekat. So kat sini kita cuma ada nilai BC, kita tak ada nilai CM. So macam mana kita nak cari nilai tengah-tengah ni? Kita dah ada nilai AC sebenarnya. Okey, AC tu kita dah ada nilai. Okey, kita dah ada nilai AC ni. Okey, 3X campur 4Y. So untuk tu awak kena gunakan kata kunci yang ada dalam soalan. Okey, awak kena gunakan kata kunci yang ada dalam soalan. Okey, sekarang saya nak ajar awak cara menggunakan nisbah. Okey, nisbah dekat sini dia ada bagi AM dengan MC. Kalau awak perasan lah. Okey, so sebelum tu saya nak awak tulis kat sini AM nisbah MC sama dengan 2 nisbah 1. Okey, sekarang saya nak awak bentukkan dia menjadi AM. Okey, AM sama dengan 2, MC sama dengan 1. Okey, maksudnya kat sini adalah kita nak samakan. Okey, AM ni dekat depan kiri, okey, dekat belah kiri, dan MC ni dekat belah kanan. So 2 ni mewakili AM. Okey, 2 ni mewakili AM, 1 tu mewakili MC. Jadi awak kena faham konsep nisbah sebenarnya, kedudukan main peranan. Okey,
So ini adalah cara awak menggunakan nisbah. Kalau soalan tu dia bagi nisbah macam ni, okey, awak dah tahu dah AM tu mewakili 2 tu mewakili AM, 1 tu mewakili MC. Okey, jadi awak boleh buat macam ni lah. Bentuk dia macam atas bawah macam ni. Dia ada tanda sama, dia ada 1 je. Okey, lepas tu awak darab silang. Darab silang. Okey, kita belajar darab silang kan. So darab silang, dia akan dapat berapa? Dia akan dapat 1 AM sama dengan 2 MC. Okey, 1 AM sama dengan 2 MC. Jadi, okey, jadi kat sini total nisbah. Okey, kita baca jumlah nisbah yang ada. Jumlah nisbah yang ada dekat sini adalah 2 campur 1. Sebab kita ada nisbah 2 dengan 1. Total dia adalah 3. Okey, jumlah nisbah tu adalah 3. Okey, contohnya AM nisbah dia 2, MC nisbah dia 1. So total kat sini adalah 3. Okey, kalau kita nak baca AM, okey, kalau kita nak baca AM tu sebenarnya kita dah boleh dapat dah. AM ni kita dah dapat sama dengan 2/3 daripada AC. Okey, AM tu maksudnya 2 daripada jumlah nisbah. Okey, 2 daripada jumlah nisbah yang ada, 2 daripada 3. AC tu mewakili satu garis panjang. Okey, satu garis panjang penuh, di mana kita start dengan A, habiskan dengan C. Okey, so kita boleh cari. Awak nak cari AM boleh, awak nak cari MC pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau awak nak cari MC, okey, MC sama dengan 1/3 AC pun boleh, tak ada masalah. Ada 2 cara. Awak nak guna mana-mana boleh. Macam saya rasa kalau nak lebih senang, ambil yang kecil lah macam ni. Okey, dia kecil. So untuk ni, saya ambil MC sama dengan 1/3 AC. Jangan tanya kenapa 1/3 dapat dari mana. Okey, sebab tadi saya cakap MC mewakili, 1 ni mewakili MC. Jadi dia adalah 1. 3 ni datang dari mana? 3 ni maksudnya total nisbah 2 campur 1. Okey, so 1 daripada 3. AC ni pula datang dari mana? AC tu daripada satu garis panjang ni. Okey, satu garis penuh. So untuk tu, awak boleh terus je cari nilai dia. Okey, dia memang panjang sikit lah dalam kerja dia. Okey, sekejap saya pindah bawah. So tadi 1/3 AC. AC ni awak dah ada. Okey, so sama dengan 1/3. Gantikan AC ni, yang jawapan tadi tu, ke dalam ni. Kita dah dapat AC tadi. Okey, AC ni kita dah ada. Jawapan untuk yang pertama. Okey, gantikan sahaja ke dalam AC yang baru ni. So kita gantikan dia 3X tambah 4Y. Okey, lepas tu awak darabkan. 1/3 kali 3 dapat 1. Okey, 1/3 kali 4 dapat 4/3Y. So ini adalah ukuran bagi MC. Okey, ukuran bagi MC. So untuk pengetahuan, BM yang tadi tu, okey, BM, kita boleh pilih jalan, iaitu, okey, BM ni, kalau awak tengok kat sini BM, kita boleh pilih jalan BC campur CM. Okey, BC campur CM. BM sama dengan BC campur CM. Okey, BM maksudnya BC campur CM. Tapi kita tak tahu
apa nilai cm. Kita cuma tahu nilai mc je kan. Kalau awak perasan, huruf cm dengan huruf mc ni dia terbalik. Okey, dia terbalik. Jadi yang ini dia akan jadi tolak. Sebab tu biasanya kalau dia terbalik kita guna tolak, kalau dia straight jalan dia guna tambah. Okey, jadi dia akan jadi BC tolak MC. Okey, dia bukan lagi tambah, dia jadi tolak sebab dia terbalik. BC tolak MC. Okey, so awak punya jawapan gantikan BC. Okey, BC dekat sini diberi adalah 3x. Okey, dia bagi kat sini BC 3x. So letak je BC tu, jadikan dia 3x. Okey, lepas tu tolak lah. Tolak ni kena ada kurungan. Kalau tak ada kurungan memang cuai. Okey, tolakkan dengan x tambah 4/3. Dia tolak ni dia macam sensitif sikit. Okay, lepas tu awak selesaikan macam biasa. Okay, positif jadi negatif. Sebab negatif kali dengan x akan dapat negatif x. Negatif kali dengan positif 4/3y, dia akan jadi negatif. So yang mana boleh tolak dekat sini adalah huruf x sahaja, iaitu 3x tolak dengan x. Jadi 3x tolak dengan 1x dapat 2x. Okay, 2x tolak 4/3y. 2x tolak 4/3y. So ini adalah dia punya jalan terbaik yang awak boleh buat. Awak boleh pilih MC. Cuma kat sini soalan ni, kalau dia bagi nisbah, awak kena bermain dengan nisbah sahaja. Konsep dia, kalau awak tak reti main dengan nisbah, maksudnya awak tak dapat jawab lah. So nisbah ni penting. Okay, yang darat silang ni tadi dia pengetahuan tambahan je. Yang kita guna sampai sini je tadi. So itu vektor mudah. Okey, vektor yang paling mudah yang awak at least kena score. Biasanya kat sini soalan macam ni je 4 hingga 5 markah. Okey, 4 hingga 5 markah. Yang paling senang. Okey, so awak salin dulu. Setakat ni semua pelajar boleh tak bawa dengan vektor yang macam ni? Kalau boleh tulis boleh. Maksudnya boleh buat macam ni lah, soalan-soalan macam ni. Alright, good. Okay, sekejap saya nak
Okey. So seterusnya soalan yang ada dekat sini. Alright, so kita dah ada jawapan kita. Kita dah ada AC, kita dah ada BM. Okey. So ingat, nilai-nilai ni kita akan guna pada soalan yang seterusnya. Kita akan kaitkan. Kita dah ada AC, kita dah ada BM. Yang tu kena tahu. Okey, soalan yang B pula. Dia tanya BF. Okey, BF ni tapi tak ada huruf F pun. Macam mana nak buat? Macam ni lah soalan-soalan yang sangat susah. Pelajar susah sangat nak buat. Okey, so kita tengok dulu. Okey, kita tengok dulu. Garis lurus BD dipanjangkan kepada F supaya BF sama dengan 3/2 BD. Okey, soalan ni dia kata BD dipanjangkan sampai ke F. Jadi kita kena cari garis lurus BD. Okey, garis lurus BD kat sini. Kalau awak nampak kat sini lah. Okey, so dipanjangkan sikit. Dipanjangkan sikit sampai F. Okey, ini contoh lakaran. Okey, contoh lakaran. Dan kat sini dia bagi tahu BF ukuran dia adalah 3/2 BD. Jadi awak kena cari ukuran bagi BD. Okey, supaya awak dapat BF. Okey, BD ni senang je. Bila M ni dah merupakan titik tengah bagi BD. Okey, M merupakan titik tengah bagi BD. Jadi kalau awak dapat BM tadi, okey, jawapan BM tadi tu untuk pergi kepada BD darab 2 sahaja. Okey, darab 2 sahaja. Sebab dia dah sama. Okey, dia sama. Ukuran dia berada dekat titik tengah. Jadi apakah jawapan bagi BM tadi? Kita ambil balik. Okey, ni BM. Jawapan BM. So kita ambil balik. Okey, yang ni. Alright. So kita cari dulu BD. BD adalah 2 kali BM. Maksudnya kita faham. Okey, BD tu dia punya panjang dia adalah 2 kali ganda daripada panjang BM. Jadi kita tahu BM tu dia kena kalikan dengan 2. So letakkan 2, gantikan BM dalam kurungan. Okey, macam ni. Lepas tu awak kembangkan. Kembangkan. So BD ni akan dapat 2 kali 2 dapat 4. Okey, 2 kali dengan negatif 4/3. Tak tahu, tekan kalkulator. So kita buka kalkulator. 2 kali dengan negatif 4/3. So tukar dalam pecahan tak wajar, dapat negatif 8/3. So ini adalah ukuran BD yang awak jumpa. Okey, ukuran BD yang awak jumpa. Sekarang kita boleh terus cari BF. Okey, bukan boyfriend BF. So terus cari BF. Okey, so 3/2 BD. 3/2 BD. So gantikan jawapan BD yang tadi ke dalam ni, persamaan ni, ungkapan ni. So bentukkan dalam kurungan lah, macam ni. Kalau awak bertuah, awak dapat soalan yang macam ni je. Okey, kalau bertuah lah. So kat sini dia membawa maksud gunakan persamaan ni. Kalau awak cari BF tu tak jumpa, awak cari BD pula. So BD ni datang dari mana? BD ni datang daripada 2 kali ganda BM. So cari dulu, dia macam ada apa orang kata rantaian. Okey, rantaian vektor. So awak kena peka dengan gambaran. Jadi kita kira sama-sama.
silap. Okey, ni dapat 6. Okey, ni dapat negatif 4. So, ini adalah hasil jawapan bagi BF. Okey, 6x tolak 4y. Sekejap saya nak cari jawapan. 6x tolak 4y. Okey, so awak salin dulu. Okey, seterusnya, tunjukkan bahawa AF adalah selari dengan BC. Okey, tunjukkan bahawa AF adalah selari dengan BC. Okey, ni BC, ni AF. Sekarang ni kita tak tahu F tu berada dekat mana koordinat dia, dan kita nak tahu yang dia adalah selari. Okey, bila dia katakan selari AF selari dengan BC, jadi awak kena cari dulu garis ataupun awak kena cari dulu nilai AF. Okey, awak kena cari dulu nilai AF. AF ni jalan apa yang kita boleh guna? Okey, kalau AF ni tak tahu nilai dia, unit dia tak ada, so kita cari jalan AF yang ada. Okey, kita cari jalan AF yang ada. Contoh jalan yang ada dekat sini, kita nampak A pergi kepada B, lepas tu B pergi kepada F terus. Maksudnya jalan selain daripada AF. Jadi kita kena cari jalan. Okey, awak boleh tengok kat sini, AF tu kita tak tahu berapa unit dia. Sekarang ni kita cari jalan yang ada unit. Contohnya dekat sini, AB dengan BF. Walaupun BF tu tak ada, tapi kita dah ada jawapan bagi BD sebenarnya. So mana yang ada sekerat, walaupun sekerat unit tu, ambil je. Okey, so kita boleh buat satu ungkapan. Yang ni awak salin, sebab soalan ni dia agak mencabar, sangat susah. So AF ni, jalan selain daripada AF adalah AB campur BF. Okey, AB campur BF. Dan AB ni awak tahu dia adalah 4Y. Okey, dan BF ni tidak tahu, awak tak tahu apa-apa pun pasal BF. Okey, so BF ni, okey, sekejap saya buka kat sini. AF, BF kat sini. Sekejap, BF tadi dah ada kan? Oh ya, yeah. Saya baru perasan kat sini. Sebab tu kena peka saya pun tak peka kat sini. BF ni betul-betul dekat belakang dia, betul-betul dekat soalan satu punya jawapan. Ni kalau ada yang dah perasan tu okey lah. So AB tu dah ada. Okey, BF tu pun dah ada. So kita boleh guna.
Mana yang dah ada lagi bagus lah. So BF ni 6X tolak 4Y. Okay, so kita tulis 6X tolak 4Y. Okay, so kat sini yang boleh selesaikan dia adalah huruf Y sahaja. 4Y tolak 4Y. So jawapan dia tinggal 6X sahaja. Okay, jawapan dia tinggal 6X sahaja. Itu nilai untuk AF. Okay, AF kita dah ada jawapan dia 6X. BC kita dah ada jawapan dia 3X. Okay, AF jawapan dia 6X, BC jawapan dia 3X. Okay, so kat sini bila dia katakan selari, okay, bila AF selari dengan BC, jadi awak kena buat satu ungkapan AF sama dengan gambar macam orang tengah berlari. Okey, nampak macam orang tengah berjalan ke berlari ni, saya tak tahu. Okey, lepas tu BC. Okey, letak BC kat situ. Okey, maksudnya selari tu gunakan simbol lambda ni. Okey, siapa tahu ni simbol apa? Ni simbol lambda. So guna je AF selari dengan BC. Okey, AF selari dengan BC. Okey, ni awak salin. So AF tu awak gantikanlah 6X sama dengan lambda 3X. Lepas tu awak cari nilai lambda. Cari lambang lambda ni 6X bahagi dengan 3X. Sebab gunakan ungkapan biasalah, pindahkan jadi bahagi. So 3X ni darab, pindah ke bawah jadi bahagi. Dia jadi lambda sama dengan 6X per 3X. So lambda ni sama dengan 2. Okey, potong X ni 6 bahagi 3 dapat 2. So nanti ungkapan ni awak ubahkan balik. Okey, ubahkan balik. So AF sama dengan 2BC. Okey, so ini awak salin. Siapa yang rasa dia macam dapat tangkap tu, okey, ada rezeki dah tu. Siapa yang rasa kurang faham tu, kena cuba fahamkan lagi. Okey, so saya ulang balik untuk yang ni. First, soalan ni dia cakap tentukan sama ada AF selari dengan BC. Kalau awak letak dulu yang ni dekat first, okey, persamaan ni dekat first pun tak ada masalah. Yang penting awak kena cari dulu nilai AF. Sebab kita dah tahu nilai BC tu berapa, AF je yang tak tahu. Sekarang ni kita nak tahu berapakah nilai AF. So kita cari jalan AF yang terbaik. Okey, jalan AF yang terbaik adalah AB dengan BF. Sebab AB dah ada nilai, BF pun dah ada nilai. So mana-mana yang dah ada nilai ni memudahkan kita. Okey, so mana-mana ni gantikan dapat 6X. Kemudian awak ubahkan dalam ungkapan tu, cari nilai lambda. Lepas dapat nilai lambda, tukarkan balik dalam ungkapan tadi tu. So dapatlah AF sama dengan 2BC. So kalau macam ni, soalan ni memang kena buat banyak latihan sikit vektor. Okey.
Soalan ini berkenaan dengan soalan 1. Saya harap semua boleh follow Alright. Okay, next kita akan pergi kepada soalan 2. Okay, soalan 2. Sekejap Okey. Raja di bawah menunjukkan sebuah segi 4 tepat OPQR. S ialah satu titik yang terletak pada PQ dengan keadaan PS SQ adalah 21. So PS SQ 21. Total nisbah semua ni adalah 3. Okey, total nisbah dia adalah 3. Diberi bahawa OP adalah P dan OR adalah R. Okey, so saya buat anak panah dia. Awak kena tengok anak panah dia betul-betul. Dia menuju ke atas. Okey, so kalau dia ke bawah, dia kena tulis negatif ataupun tolak. Okey, so ni anak panah dia. Ni OP anak panah dia. Harap semua dapat nampak lah. Soalan A, ungkapkan RP dan OS dalam sebutan P dan atau R. Okey, so kita cari dulu RP. Okey, RP. Jalan terbaik bagi RP, kalau sekarang ni awak tak tahu nilai RP terus, awak boleh cari jalan yang lain. So untuk tu, siapa boleh bagi tahu jawapan untuk RP? Okey, kalau dapat jawapan, tulis terus dekat komen. Okey, tulis lagi. Saya bagi masa seminit. Okey. So untuk semua tengok kat sini. So hampir okey lah. So kita tengok kat sini jawapan dia. Okey, RP ni kita boleh cari jalan. Kita boleh go R, start dengan R, habiskan dekat P. Maksudnya kita start dekat sini, kita end dekat P. Okey. So dah macam ajar flowchart dah pula. Okey, so kita tengok arah dia akan pergi kepada R, pergi kepada Q, Q pergi kepada P. Itu jalan pertama. Ataupun awak boleh guna jalan yang kedua, R pergi kepada O, O pergi kepada P. Okey. So untuk awak ungkapkan dia adalah RO campur OP. Betul? RO campur OP. Sekarang ni kita ada OR, kita tak ada RO. Tapi bunyi dia terbalik. Sebabkan dia terbalik, kita kena tulis dia tolak OR. Okey, tolak OR ataupun negatif OR tambah OP. Okey, dia negatif pada satu jalan je. Okey, bukan semua jalan. Dia negatif pada satu jalan. Contoh jalan yang dia negatif adalah OR tadi tu. Sebab kita punya anak panah OR ke atas, tapi jalan yang dia pergi adalah RO ke bawah.
Jadi kena guna tolak. So dekat sini dia akan dapat hasil jawapan yang asalnya R, kita letak negatif. Okay, tambah, tetap tambah. So dia akan jadi negatif R tambah OP. OP ni adalah P positif. Okay, so jawapan dia adalah negatif R tambah P. Ini jalan yang awak guna. Kalau nak guna jalan lain pun boleh. Contohnya RP ni, okay, awak guna jalan yang atas. Okay, jalan yang warna hijau ni. Okay, ini jalan hijau So jalan yang hijau ni sama je ukuran dia. Dekat sini P, dekat sini R. R sepatutnya dia atas lah. Okay, R atas. Saya buat simbol atas Okay, so sebabkan dia pergi ke arah bawah, dia akan jadi RQ campur QP. So sama dengan RQ tolak PQ. Dia jadi macam tu. Sama dengan P tolak R. Still sama. Okay, masih lagi sama. So ada dua jawapan yang awak boleh guna, jalan pertama atau jalan kedua. Seeloknya kalau awak pilih jawapan yang terus ada unit. Okay, walaupun dia sebelah-sebelah, ukuran dia sama. Okay, sebab dia selari, ukuran dia sama. Alright, so mana-mana jawapan awak boleh guna. Itu jawapan untuk RP. Sekarang kita nak cari jawapan untuk OS. Okey, kita nak cari jawapan untuk OS. Okey, saya tak nak jawapan, saya nak tahu jalan je. Okey, kita nak pergi ke OS. O pergi kepada S, terus direct macam ni. So selain daripada jalan straight line macam tu, jalan apa yang dia boleh guna? So tolong tulis kat ruangan komen jalan apa yang dia boleh guna. Apa campur apa? Okey, OP campur PS. Awak dah nampak dah. Kalau kita guna jalan lain, boleh, tak ada masalah. OR, RQ, QS, dia jadi 3 jalan, sangat banyak. So nak senang, ambil jalan yang paling pendek. So yang paling pendek yang kita boleh jumpa adalah OP dengan PS. Okey, sekarang ni kita tahu nilai OP. Sebab tulis dulu OP campur PS. Sekarang PS ni datang dari mana? Tak tahu. So kita nak cari nilai PS ni. Okey, kita tahu jawapan untuk OR adalah R sahaja, dan PQ sama juga macam OR tadi, jawapan dia R. Sekarang ni kita tahu nisbah dia kat sini 2 dengan 1. Okey, total nisbah yang ada 3 kat sini. Sekarang saya nak tanya, berapakah nilai PS? Berapa R? Okey, berapa per berapa R? Dua per 3 R. Okey, 2/3 R. Betul. Itu main nisbah, senang sahaja. Kalau kita nak nilai QS, kita tahu 1/3 negatif R, ataupun SQ sama dengan 1/3 R. Tapi saya tak nak ajar yang complicated, saya ajar yang paling senang. Ambil PS sahaja, nisbah dia kat sini 2, total keseluruhan satu line tu adalah 3. Saya bulatkan 3 ni. Jadi kita buat 2/3 R. Okey, so sekarang ni kita tahu PS tu, sekejap saya letak PS kat atas. Okey, PS
sama dengan 2/3R. Okey, baru kita boleh buat jalan kerja tadi. OP campur PS. OP tu adalah P. Okey, P positif macam ni. PS tu adalah 2/3R. Dah, tu je lah. Senang kan? So hati-hati bila kita nak tulis dia positif atau negatif. So ini jawapan dia 5 markah. Banyak juga. Okay, salin. Alright. Saya tengok berapa orang yang hadir ini. Okey lah, ramai. So itu berkenaan dengan soalan A. So saya nak semak jawapan nombor 2A. Okey, macam tu je lah. Sekarang kita pergi pula kepada soalan B. Alright. Diberi bahawa RT sama dengan KRP. Okey, kali ni dia guna simbol K, dia tak guna simbol lambda. RT, okey, RT kat sini sama dengan KRP. Okey, KRP. Dia gunakan konteks nisbah sebenarnya kat sini kalau perasan. Jadi sekarang kita nak tahu nilai apa ni? RT ni. Kita nak tahu nilai RT ni. So kat sini awak salin sebab soalan ni dia jadi sangat susah. Okay, soalan B je memang masuk soalan B ni susah. So awak salin kat sini. Okay. RT. Okay, sekejap saya tengok kat sini sekejap. RT sama dengan dia guna OT. Okey, soalan ni dia cakap carikan nilai K jika titik-titik O, T dan S adalah segaris. Okey. So kita akan pinjam garisan OTS. Okey. Sekarang ni RT. RT ni kalau dia gunakan konsep garisan, OT dengan RT ni lebih kurang hampir sama. Okey. Tapi dia tak boleh katakan sama lah, dia lebih kurang sama. So untuk tu kita akan salin kat sini. OT sama dengan jalan yang kita boleh guna adalah OR RT. Okey, jalan yang kita boleh guna adalah OR campur RT. Okey. So untuk tu RT ni awak dah tahu RT ni siapa? RT ni adalah KRP. Okey, RT tu adalah KRP. Dia dah bagi apa orang kata ungkapan dah. So gantikan RT tu dengan KRP. So OR campur KRP.
Okey, ni awak salin. Kemudian OR tadi kita tahu nilai dia adalah R. Okey. So ini adalah ungkapan untuk OT. Okey, ungkapan untuk OT. RP tadi dah ada ke? Oh, dah ada lah. RP tadi dah ada. Okey. Tak perasan. Kadang-kadang saya pun tak perasan sebab jawapan RP ni dah ada dekat atas. Okey, RP ni jawapan dia yang first tadi yang kita cari tu, iaitu negatif R campur P. Okey, so awak boleh gunakan ungkapan RP tadi tu, awak gantikan balik je, negatif R campur P. Okey, jadi kat sini maksudnya bila soalan ni dia bagi tahu RT sama dengan KRP, dan dia bagi tahu juga cari nilai K apabila OTS adalah segaris. So kita akan gunakan garisan OTS ni, kita tak akan gunakan garisan RP tu sebab kita akan pinjam. Okey, kita pinjam. So OT ni kita ada tahu jalan yang ada, yang dekat adalah OR dengan RT. Lepas tu kita gantikan balik RT tu dengan apa, ungkapan yang dia bagi dalam soalan. Okey, dan kemudian awak gantikan apa yang ada lah daripada jawapan-jawapan yang sebelum ni. Okey, lepas tu cari jawapan dia. Okey, so selesaikan dia punya jawapan dia jadi macam ni lah. So K kali dengan negatif R, dia dapat negatif KR. Terus kembangkan. Kemudian K kali dengan P akan dapat KP. Lepas kembangkan, kita nak faktorkan. Okey, kita faktorkan. Okey, untuk faktorkan ni saya ajar kita nak keluarkan R sebab R tu sama. So R dengan R ni kita keluarkan. So saya potong. So bila kita potong, kita tinggal 1 tolak K. So 1 tolak K tu letak dalam kurungan, dan apa yang kita potong tadi kita letak sebelah kanan. Okey, saya ulang balik. Kita potong huruf yang sama antara R ni. So saya potong. Bila saya potong R, saya letakkan R kat belah kanan, kat sini. Lepas tu huruf yang tinggal adalah 1 tolak K. 1 tolak K saya letak dalam kurungan. So ini kita panggil faktor. So dia jadi 1 tolak K R tambah KP. Ini adalah ungkapan untuk OT. Okey, sekarang awak salin. Apabila dia katakan bahawa dia adalah segaris, OTS adalah segaris. Kalau OTS segaris,
Jadi kita boleh gunakan konsep OS sama dengan lambda OT. Okey, garis penuh sama dengan lambda OT. Okey, OS ni awak dah dapat daripada jawapan tadi. Okey, so ini adalah jawapan yang kita dapat daripada atas. Okey, kita ambil daripada atas OS ni. So OS yang jawapan tadi tu kita terus je ganti. OS sama dengan P campur 2/3R. Okey, P campur dengan 2/3R. Ini jawapan OS yang asal. Sekejap Okey. So OT ni saya gantikan OT dengan ungkapan yang kita dapat tadi. Okey, OT yang tadi yang saya cari tu. So terus jawab salin 1 tolak K R tambah KP. Okey, so gantikan je terus. Lepas gantikan, okey, lepas awak dah gantikan, darab terus. Sekejap lepas dah gantikan tu terus darab lah. Okay, soalan ni memang susah, so awak salin je. Yang mana awak mampu buat, awak buat. Yang mana tak mampu buat tu tak apa, cuma kena cubalah. Betul ke macam ni? Oh tak, sekejap rasanya dah cukup ke sampai sini? Sekejap Okay, dia kena darab dengan semua. So saya letak lambda ni dekat depan untuk setiap ni ungkapan R dengan ungkapan P. So saya letakkan lambda 1 tolak K R dengan lambda KP. Setiap huruf saya letak lambda. Just rapatkan sahaja, tak payah kembangkan. Lepas tu terus je kita bandingkan P dengan P. Okey, bandingkan P dengan P, tapi tak perlu tapi tak perlu ambil huruf P. Okey, tak perlu ambil huruf P sebab kita nak huruf yang tak ada macam ombak kat bawah ni. Huruf yang tak ada ombak tu huruf K dengan lambda sahaja. So untuk tu saya terus letak P ni sebenarnya bersamaan dengan 1. Okey, P ni bersamaan dengan 1. So 1 sama dengan lambda K. Okey, sebab kita ambil P, so buang P ni. So nanti dia tinggal 1 sama dengan lambda K.
cari nilai lambda. So lambda sama dengan 1/k. Okay, lambda sama dengan 1/k. Buat benda yang sama pada R. Okay, R ni pun tak payah ambil huruf R, potong R ni. So tinggal apa, bandingkan. Okay, so 2/3 sama dengan lambda 1/k. Okay, R tu tak payah ambil. So lambda ni kalau awak nak tukar terus pun boleh, terus tukar jadi 1/k. Tapi kat sini saya tulis dululah lambda, nanti awak confuse. Okay, sekejap saya tulis kat sebelah, tak muat. Okey, lepas tu terus darabkan lah. 3 darab dengan darab silang je. Okey, K darab dengan 2, dia akan dapat 2K. 3 darab dengan 1, dia akan dapat 3 kali dengan 1 tolak K. Okey, darab silang sahaja. Kemudian 2K sama dengan 3 tolak 3K, dan cari nilai K lah. 5K sama dengan 3, K sama dengan 3/5. Dia memang panjang sikit. So ini awak salin dulu. Alright, so untuk soalan B macam ni, dia memang sangat susah untuk pelajar yang baru nak faham pasal vektor. So saya tak galakkan pelajar untuk terus fikir soalan macam ni. Saya nak pelajar semua fahamkan yang atas-atas tadi tu, yang mana saya kata jalan yang terbaik awak kena cari. Lepas tu kalau dia jalan dia terbalik, kena letak negatif. Yang tu je yang saya nak awak fahamkan. Okey, kalau awak dapat yang tu, at least dapat separuh daripada markah sebenar pun dah okey. Daripada tak dapat apa-apa, jangan terus dapat soalan terus tinggalkan. So at least ada markah sikit, 4 hingga 5 pun jadilah. Okey, yang ini kalau awak rasa nak fahamkan, makan masa sangat-sangat. Sebab yang ni kena buat latihan banyak. Saya nak fahamkan benda ni pun ambil masa dalam berapa bulan baru faham. Sangat lama. Okey, so itulah, jangan berhenti untuk buat kerja. Okey, so awak salin dulu. Okey. So nanti minggu depan kita akan sambung lagi, iaitu soalan 4 dan 5. Okey, soalan 3 ni saya nak awak try buat dulu. Okey, soalan 3 ni
awak boleh try buat, dan saya akan upload terus jawapan dekat dalam Google Classroom. Awak boleh rujuk lah jawapan untuk semak. So nanti masa awak nak hantar ke Google Classroom tu kan, awak semak dulu jawapan, betul ke tak. Awak try buat dulu tanpa tengok untuk soalan A. Soalan B ni awak boleh salin teruslah dekat dalam jawapan tu. Ni maksudnya soalan A ni just nak cabar diri dulu, cabar diri macam mana dapat betul ke tak 6 markah ni. Dia macam banyak je kan. So at least try buat dulu sendiri, lepas tu semak jawapan. Okay, saya bagi peluang. Tugasan ni awak boleh buat dalam masa 2 minggu untuk soalan 3 sahaja. Okay, so sampai sini sahajalah. Minggu depan saya akan sambung lagi 4 dan 5. Okay, so itu sahaja daripada saya. Kalau dah tak ada apa-apa, saya rasa memang tak ada apa-apa dah kot. Oh ya, ada lagi satu, kehadiran. Okay, so ambil kehadiran dulu. Lepas ambil kehadiran, awak boleh bersurai. Sebab saya tak nak lama-lama sangat. Tapi awak kena ingat lah, cuti untuk yang tuition ni dah habis. So kena ada mood belajar semula. Tak naklah macam lenggak-lenggok semua, macam malas-malas semua, tak nak. Semua tu buang. Kena cuba rajinkan diri